Mafia dekat US ni berasal daripada orang Itali dan diorang bawa tradisi Itali walaupun dekat US. Tapi siapa yang mulakan reformasi dan jadi arkitek kepada modern American Mafia? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah, hari ni kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Oleh kerana aku dah lama tak cerita pasal mafia, jadi hari ni aku nak ceritakan kisah seorang mafia yang boleh dikatakan bagi impak besar dalam sistem organisasi mafia dekat US, iaitu Lucky Luciano. Dia dilahirkan dengan nama Salvatore Lucchenia dekat Lelcarafridi, Sicily, Itali pada 24 November 1897. Bapa dia bernama Antonio Lucchenia yang bekerja dekat Lombok Belerang dekat Sicily. Mak dia pula bernama Rosalia Caporelli. Luciano merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Antonio, bapa dak Luciano ni, selalu pasang impian nak ubah nasib family dia dan salah satu caranya ialah pergi ke United States. Jadi, masa Luciano berumur 8 tahun, diorang satu family berhijrah pergi ke US. Diorang menetap dekat Lower East Side, New York, kawasan yang popular untuk imigran Itali. So, macam mana daripada Salvatore Lucchenia boleh jadi Lucky Luciano? Masa dah pindah dekat US ni, nama dia berubah jadi Charles Lucky Luciano. Luciano ubah first name dia daripada Salvatore jadi Charles sebab dia tak nak orang panggil dia Sal atau Sally, sebab nama tu nama untuk orang perempuan. Untuk Lucky tu pula tak dapat nak dipastikan dari mana dia dapat nama tu. Ada teori yang kata mungkin sebab Luciano ni selalu bertuah masa berjudi, ataupun dia selalu terlepas daripada kena hukum walaupun dah banyak kali kena tangkap. Satu lagi teori kata mungkin sebab Luciano berjaya survive dalam satu insiden di mana Luciano pernah kena tergajang dan kena kelau dekat leher dengan satu grup mafia. Luciano ni kira banyak luck so jadilah Lucky Luciano. Luciano ni daripada kecil lagi dah terlibat dengan jenayah dan kali pertama dia kena tangkap masa umur dia 10 tahun. Masa tu dia gembat barang dekat kedai runcit. Masa umur 14 tahun Luciano berhenti sekolah. Lepas tu dia kerja dekat satu company penghantaran atau company kapal dengan gaji $7 seminggu. Tapi tak lama lepas tu Luciano menang judi $244, terus dia berhenti kerja. Dalam tahun tu juga mak bapak dia hantar dia pergi Brooklyn Truancy School. Masa zaman tu, golongan imigran ni lagi-lagi orang Yahudi memang selalu kena tindas dengan orang tempatan atau dengan bangsa lain. Jadi, Luciano buat servis perlindungan untuk budak-budak Yahudi dekat sekolah dia. Masa ni Luciano kenal dengan Meyer Lansky. Masa tu, dia ugut Lansky untuk bayar duit perlindungan dekat dia. Tapi Lansky ni melantun balik, tak ada takut orang punya. Jadi, Luciano ni rasa tertarik dengan sikap dan keberanian Lansky. Terus diorang ni jadi kawan baik. Luciano join juga Five Points Gang, satu geng otai dekat New York. Aku rasa aku dah tak payah explain kot Five Points Gang ni. Al Capone dengan Johnny Torrio pun berasal daripada geng ni juga. So korang boleh tengok balik video aku yang cerita pasal Al Capone lah. Masa dengan Five Points ni Luciano ni belajar pasal aktiviti pelacuran dan pengedaran dadah. Melalui geng ni juga dia berkenalan dengan Johnny Torrio, Vito Genovese dengan Frank Costello. Masa kerajaan US jalankan perintah larangan pada tahun 1920, Luciano dah kerja dengan salah satu gangster yang ganas dekat New York, iaitu Joe Masseria atau lebih dikenali sebagai Joe the Boss. Dalam masa yang sama, Luciano selalu juga lepak dengan bos gangster Yahudi iaitu Arnold the Brain Rothstein. Rothstein ni kira macam mentor kepada Luciano Dia yang ajar Luciano macam mana nak manage kumpulan gangster macam kita manage satu bisnes. Nampak tak dekat sini? Orang Yahudi ni dalam bidang apa pun dia mesti nak kaitkan dengan bisnes. Dan bagi aku, benda ni bagus cara kerja kau lebih bersistem. Itulah yang jadi dekat Luciano. Masalahnya, bila Luciano ni banyak lepak dengan orang Yahudi, banyak geng-geng otai ni tak berapa nak suka sangat. Lepas tu, Luciano pun dah meluat dengan perangai otai-otai ni yang asyik pilih bulu. Kalau orang tu, orang Itali sekalipun tapi tak lahir dekat Sicily, ketua-ketua geng otai ni tak nak join venture. Padahal orang tu datang dengan idea yang boleh buat untung dekat dia orang. Orang Itali pun kena layan macam tu. Apa lagi dengan orang luar kan? Macam orang Yahudi ke, Irish ke. Jadi Luciano start rasa yang tradisi lapuk yang otai-otai ni bawa daripada Itali kena diubah dan kena bentuk satu sistem yang baru yang lebih moden. Siapa yang tak nak berubah, Luciano anggap yang
diorang ni wajib dihapuskan demi masa depan mafia-mafia dekat US. Dan berlaku perang dingin di antara Joe the Boss dengan Salvatore Maranzano untuk rebut jawatan kapo di Tutti Capi yang bermaksud boss of all bosses. Siapa yang dapat jawatan ni, dia akan jadi bos kepada semua bos mafia dekat US. Masalahnya, orang-orang bawahan dua-dua geng ni tak berapa suka now dengan perang ni. Diorang rasa selagi jawatan kapo di Tutti Capi ni ada, selagi itulah diorang ni akan buang masa berperang sesama sendiri daripada jalankan aktiviti yang boleh buat duit. Jadi, pada bulan Mei 1929, ramai wakil kumpulan gangster buat meeting dekat Atlantic City. Enoch Nucky Johnson, wakil New Jersey, Al Capone, wakil Chicago, Santo Traficante Senior, wakil Florida, wakil Philly Mob dengan wakil Detroit Purple Gang join dalam meeting ni. Daripada New York pula, ramai wakil geng-geng besar yang datang, termasuk ketua-ketua gangster Yahudi dengan Irish. Daripada meeting ni, tertubuhlah National Crime Syndicate, satu pertubuhan gabungan kumpulan jenayah US yang ikat perjanjian untuk bekerjasama dan takkan berperang sesama sendiri. Masalahnya, Joe the Boss dengan Maranzano tak datang sebab diorang tetap nak jadi kapo. Jadi, ramai orang dekat dalam meeting tu tegaskan yang dua orang ni wajib dihapuskan demi masa depan organisasi jenayah dekat US. Bila tercetus je Castellamaris War pada tahun 1930, diorang makin nampak impak buruk yang jadi bila diorang ni semua berperang sesama sendiri. Ramai budak-budak diorang yang bagus dah mati dan perang ni langsung tak mendatangkan keuntungan dekat siapa-siapa pun. Jadi, untuk hentikan perang ni, diorang mula plan untuk bunuh dua otai yang keras kepala ni. Dan orang pertama yang mati ialah Joe the Boss. Joe kena tembak sampai mati dekat satu restoran pada 15 April 1931. Kabau angin mengatakan yang Joe ni kena serang dengan Vito Genovese, Bugsy Siegel dengan Albert Anastasia. Dan benda ni dirancang sendiri oleh Luciano yang masa tu lieutenant dalam kumpulan Joe. Luciano ni buat secret deal dengan Maranzano untuk khianat bos dia sendiri. Sebagai balasan, Luciano akan pegang kuasa untuk jalankan aktiviti perlindungan dan jadi orang kedua dalam geng Maranzano. Disebabkan Joe dah mati, maka perang pun tamat dan secara rasminya Maranzano jadi kapo dekat US. Maranzano pun tubuhkan gabungan mafia Itali dekat New York yang dikenali sebagai Five Families. Sistem pertubuhan diorang sangat kukuh dan masih kekal sampai ke hari ni, cuma sekarang diorang guna nama lain lah. Selain tu, Maranzano juga tambah baik carta dan sistem organisasi dalam kumpulan mafia US. Last kali Maranzano bagi gelaran baru untuk mafia Itali iaitu La Cosa Nostra. Walaupun Maranzano dah buat banyak perubahan yang baik untuk organisasi mafia US, Luciano nampak yang Maranzano ni lagi tamak dan lagi gila kuasa daripada Joe the Boss. Dalam masa yang sama, Maranzano sedar yang Luciano ni agak berbahaya untuk dia sebab Luciano ni ada impian tinggi untuk cetuskan reformasi mafia US. Jadi Maranzano ni keluarkan arahan untuk bunuh Luciano. Tapi Luciano awal-awal dah tahu dah. Sebelum Maranzano bertindak, Luciano dah jalan kerja dulu. Dia dah one step ahead dah. Pada 10 September 1931, ada 4 orang lelaki bersenjata rempuh masuk ofis Maranzano dan tembak dia sampai mati. Dalam tempoh beberapa minggu lepas Maranzano mati, beberapa orang sekutu rapat Maranzano yang tak suka reformasi Luciano pun dah mati kena tembak. Bila semua orang-orang lama ni dah dihapuskan, maka Luciano pun jalankan reformasi mafia dekat US. Kalau ikutkan, Luciano layak untuk jadi kapo sebab dia dah bunuh kapo yang sebelumnya. Tapi Luciano tolak jawatan kapo tu. Luciano ambil langkah untuk bentuk komisen atau Suruhanjaya dengan semua bos-bos besar mafia dekat seluruh US. Suruhanjaya ni berfungsi sebagai badan pentadbiran yang memantau aktiviti semua kumpulan mafia dekat US. Semua benda atau peristiwa penting dalam organisasi mafia US akan dibincangkan oleh Suruhanjaya, di mana setiap bos yang jadi ahli Suruhanjaya ada hak untuk bersuara. Setiap keputusan akan dibuat melalui suara majoriti, bukan lagi keputusan daripada seorang bos je. Walaupun secara tak rasminya Luciano yang jadi bos dalam Suruhanjaya tu. Bila kaedah baru ni dah ditubuhkan dan berjalan dengan baik, Luciano rasa dah tiba masanya dia dengan mafia lain fokus dengan aktiviti yang boleh buat duit. Luciano family mula terlibat dengan aktiviti perjudian, peras ugut, pinjaman wang tak berlesen, pelacuran dan pengedaran dadah. Selain tu, Luciano dapat juga duit pelindungan daripada construction company, logistik company, syarikat kutip sampah, syarikat yang jaga pelabuhan, kedai pakaian dan banyak lagi syarikat lain. Masa ni, Vito Genovese dah jadi underboss dan Frank Costello jadi consigliere atau penasihat kepada Luciano family. Mayor Lansky pula dapat pegang jawatan penting dalam komisen sebab dia akan jadi informer kepada Luciano untuk setiap aktiviti mafia US yang lain. Tapi Lansky tetap tak dapat pangkat yang tinggi dalam Luciano family sebab dia bukan pure Italian. Bila dah jadi ketua besar dekat US, Luciano ni nampak macam dah makin menonjol dekat halayak ramai. Dia dah suka pakai kemeja sutra dengan fancy suit, makan dekat restoran mahal, parti dekat kelab malam mewah dengan artis atau selebriti. Senang cerita, masa ni Luciano dah jadi public figure dekat US. Tapi secara tak langsung, dia dah tarik perhatian seorang pendakwa raya yang famous dekat New York iaitu Thomas Dewey. Thomas Dewey
Dwi ni pun bukan biasa-biasa punya lawyer. Dia dah penjarakan Waxy Gordon dan hampir nak penjarakan Doug Schultz sebelum dia mati pada tahun 1935. Nak jadikan cerita, dalam kes Schultz ni, Luciano sebenarnya dah selamatkan Dwi secara tak langsung. Ceritanya macam ni, bila Dwi dakwa Schultz, dia terus plan nak bunuh Dwi ni. Jadi dia minta kebenaran daripada komisen tapi kena tolak. Sebab kalau bunuh pendakwa raya ni boleh bahayakan organisasi diorang. Schultz tak puas hati dengan keputusan tu. Jadi dia langgar juga nak bunuh Dwi ni. Disebabkan tu, Luciano dengan beberapa bos mafia lain vote untuk hapuskan Schultz sebab ingkar dengan arahan komisen. Balik pada kes Dwi dengan Luciano ni tadi, Dwi terus isytiharkan Luciano ni sebagai public enemy number 1 dan buat semua benda yang dia boleh buat untuk bawa Luciano ni ke muka pengadilan. Langkah pertama yang dia buat, dia attack semua bisnes pelacuran Luciano. Dwi panggil satu grup polis yang bukan daripada unit jenayah dan dia suruh diorang ni semua standby dekat sekitar New York dulu sebelum arahan yang seterusnya. Lagi 5 minit, Dwi nak ambush, baru dia inform polis-polis ni dekat mana lokasi yang diorang kena buat serbuan tu. Dwi buat macam ni sebab nak pastikan tak ada polis yang dah kena bayar untuk bagi amaran dekat Luciano family. Strategi ni memang menjadi dalam beberapa siri serbuan je, beratus penjenayah dah kena tahan. Selain tu, penolong Dwi, Eunice Carter, salah seorang peguam kulit hitam pertama dekat New York, merupakan tulang belakang dalam usaha nak jatuhkan Luciano ni. Carter ni berjaya dapatkan kepercayaan dan kerjasama daripada pelacur dengan mak ayam yang dah kena tangkap untuk bagi statement yang Luciano ni orang yang bertanggungjawab dalam organisasi jenayah dekat New York. Selain tu, Carter trace balik money flow dekat rumah pelacuran yang dah kena serbu tu. Dan bila dia tengok, last kali semua duit ni akan pergi dekat Luciano. Lepas sekian lama diorang korek maklumat, Dwi dengan Carter ni dah ada bukti yang kukuh untuk dakwa dan tangkap Luciano. Pada bulan Mac 1936, masa tu Luciano stay dekat Hotel Waldorf Towers. Luciano ni dapat info yang polis dah on the way nak tangkap dia. Luciano pun apa lagi, terus caw daripada hotel tu. Dia terus drive pergi Philadelphia untuk dapatkan duit dan kereta baru untuk elakkan orang boleh jejak dia. Dan dia drive pergi Cleveland, Ohio untuk naik kereta api pergi Hot Springs, Arkansas untuk menyorok dekat sana sampai keadaan reda. Sayangnya plan Luciano ni tak menjadi. Ada seorang detektif daripada New York yang tengah siasat kes lain ternampak Luciano ni dekat Hot Springs. Jadi Luciano telah ditangkap oleh pihak berkuasa tempatan pada 3 April 1936. Pendekkan cerita, pihak berkuasa New York berusaha sedaya upaya diorang untuk bawa Luciano ni balik ke New York untuk didakwa di atas 60 pertuduhan. Lepas dah beberapa minggu kena tangkap, akhirnya Luciano berjaya dibawa balik ke New York. Pada 11 Mei 1936, bermulalah pendakwaan terhadap jenayah Luciano. Pihak pendakwa raya juga ada bukti kukuh tentang pengaruh dan fungsi Luciano dalam kumpulan mafia New York. Luciano juga terperangkap bila Dwi mempertikaikan sumber kekayaan Luciano. Sedangkan Luciano declare yang pendapatan dia $22,500 je setahun. Akhirnya Dwi berjaya jatuhkan Luciano walaupun ada cubaan nak rasuah dan dapat ugutan bunuh. Pada 8 Jun 1936, Luciano dengan 8 orang penjenayah lain telah didapati bersalah di atas 62 pertuduhan setiap seorang. Luciano telah dijatuhkan hukuman 30 ke 50 tahun penjara. Walaupun dia dekat dalam penjara, aktiviti jenayah Luciano family ni tetap berjalan macam biasa di bawah kawalan Frank Costello dengan Vito Genovese. Bila dah banyak kali rayuan untuk pengurangan hukuman ditolak oleh mahkamah, Luciano sedar yang dia takkan dapat bebas dalam masa yang terdekat. Jadi dia lantik Frank Costello sebagai acting boss dalam Luciano family. Benda ni buatkan Vito Genovese tak puas hati dan start cari peluang untuk rampas kuasa. Lepas dah beberapa tahun duduk dekat dalam penjara, Luciano ni nampak ada satu peluang untuk dia bebaskan diri dia. Bila US join Perang Dunia Kedua, kerajaan US makin risau dengan kewujudan spy musuh dekat dalam negara. Lagi-lagi lepas kapal SS Normandy terbakar dan tenggelam dekat pelabuhan New York pada bulan Februari 1942. Kerajaan US rasa ni kerja sabotaj, tapi diorang langsung tak dapat nak kenal pasti siapa spy dalam kalangan pekerja dekat pelabuhan New York. Jadi kerajaan US tak berfikir di luar kotak di mana diorang cuba nak buat kerjasama dengan mafia New York yang dah berpuluh tahun kontrol pelabuhan New York ni. Pegawai risikan tentera laut US pergi jumpa dengan Joseph Lanza yang jaga Fulton Fish Market. Asalnya kerajaan US cakap dengan Lanza yang diorang nak letak spy je untuk kenal pasti orang yang bagi bantuan dekat musuh. Tapi Lanza cakap yang kerajaan US kena bincang sendiri dengan bos besar dia iaitu Luciano. Walaupun Luciano ni dekat dalam penjara, Luciano ni masih berkuasa dekat semua kawasan Luciano family. Lepas kerajaan US dah bincang dengan Luciano, Luciano pun setuju nak tolong kerajaan US. Dia pun dipindahkan ke penjara yang lebih selesa sebagai penghargaan sebab tolong kerajaan US. Maka bermulalah Operation Underworld, kerjasama di antara kerajaan US dengan mafia New York. Mafia New York kena pastikan tak ada tindakan sabotaj yang berlaku, pastikan pekerja pelabuhan tak buat rusuhan masa perang dan diorang kena tolong spy US untuk dapatkan info. Tapi kan, ramai yang mempertikaikan sama ada Operation Underworld
betul ni sebenarnya berkesan atau tak. Sebab ada kabar angin yang kata sebenarnya mafia New York yang bakaukan kapal SS Normandy tu. Tapi tak pastilah siapa punya angkara atau siapa yang betul, siapa yang salah. Bila Perang Dunia Kedua habis, Luciano buat rayuan sekali lagi dan dia minta mahkamah untuk pertimbangkan jasa dia tolong kerajaan US masa perang. Masa ni Thomas Dewey yang dah jadi Gubernur New York masa tu setuju nak kurangkan hukuman Luciano. Akhirnya pada tahun 1946 mahkamah putuskan untuk bebaskan Luciano tapi dengan syarat. Luciano akan dihantar balik ke Itali dan diharamkan untuk jejakkan kaki dia dekat US. Jadi pada 9 Februari 1946, pegawai imigresen US dengan polis New York escort Luciano untuk pergi dekat kapal yang bernama Laura Keane. Meyer Lansky buat kenyataan yang dia dah rasuah pengawal kapal yang jaga Luciano untuk buat satu majlis perpisahan kecil untuk Luciano. Jadi malam tu Luciano, Lansky, Costello dengan beberapa orang penting dalam Luciano family buat parti dekat atas kapal tu sebagai tanda kali terakhir diorang dapat bersama. Tapi pihak polis New York menafikan kenyataan Lansky ni. Kenyataan ni juga disokong oleh laporan pegawai FBI yang menyamar dekat atas kapal tu untuk pastikan Luciano ni tak lari. Cuma tu lah, tak tahulah kalau diorang ni semua dah kena rasuah kan. And statement tu sekadar nak cover perbuatan rasuah diorang je. Siapa yang tahu kan. Yang pastinya pada 10 Februari 1946, Luciano mula belayar untuk dihantar balik ke Itali. Walaupun dia dah tak boleh nak jejakkan kaki lagi dekat US, tu tak bermaksud yang Luciano nak lepaskan empire yang dia dah bina sekian lama. Oleh kerana Itali terlalu jauh dengan US, Luciano plan nak menetap dekat Cuba. Meyer Lansky pun ada bisnes judi dekat sana. Lepas tu Luciano family nampak Cuba ni sebagai lubuk baru untuk aktiviti perjudian, pelacuran dan pengedaran dadah. Jadi diorang ni perlukan someone dekat Cuba untuk kawal segala aktiviti dekat sana. Oleh itu diorang plan satu persidangan besar pada bulan Disember 1946 dekat Hotel Nacional Havana demi nak bolehkan Luciano ni datang meeting tu. Topik utama diorang ialah perbincangan situasi semasa bisnes dadah diorang. Selain tu diorang juga bincang pasal nasib Baxi Siegel yang dah buat tahi dengan diorang. Baxi ni naikkan Las Vegas dan Flamingo Casino Hotel guna duit pelaburan mafia US. Tapi bila bisnes tu dah menjadi, Baxi ni tak nak bayar balik duit diorang ni. Aku rasa aku ada cerita pasal Baxi Siegel ni, macam mana mafia ni naikkan Las Vegas tu. Daripada padang pasir yang orang tak pandang langsung, terus jadi pusat perjudian dan pusat hiburan yang berjaya dekat US. Cumanya aku tak ingat aku cerita dalam video yang mana, nanti pada pandang korang lah cari sendiri kan. Masa persidangan ni juga, Luciano start nampak yang berlakunya persaingan di antara dua orang kuat dia, iaitu Frank Costello dengan Vito Genovese. Walaupun Luciano ni dah lantik Costello sebagai acting boss, tapi yang banyak buat kerja ni dak Genovese ni. Genovese sendiri ada jumpa Luciano secara rahsia untuk minta Luciano ni isytiharkan diri dia sebagai kapo di Tutti Capi. Tapi benda tu macam simbolik je lah. Genovese yang akan jaga New York bagi pihak Luciano. Luciano jawab balik, tak ada ketua di antara semua ketua. Aku dah tolak pangkat tu depan semua orang. Andai kata satu hari nanti aku berubah fikiran, aku sendiri yang akan ambil balik pangkat tu. Tapi bukan disebabkan kau. Sekarang ni kau kerja je untuk aku dan aku sendiri belum rasa nak pencen lagi. So kau jangan bagi aku dengar benda ni lagi, kalau tak nak aku marah. Lepas tu Luciano ni tolak Genovese ni jatuh tangga yang menyebabkan beberapa tulang rusuk dia patah dan ambil masa sikit untuk sembuh sebelum balik ke New York. Lepas tu Luciano sendiri pun tak dapat nak bertahan lama dekat Cuba sebab kerajaan US dapat tahu dia ada dekat sana. Pada bulan Februari 1947, kerajaan US desak kerajaan Cuba untuk tangkap dan hantar Luciano ni balik Itali. Tapi kerajaan Cuba ni buat bodoh ke? Bila kerajaan US hentikan semua penghantaran ubat ke Cuba, jadi nak tak nak kerajaan Cuba ni terpaksa bertindak kan. Luciano pun telah ditangkap oleh pihak berkuasa Cuba dan dihantar balik ke Itali pada akhir bulan Februari 1947. Maka gagallah plan Luciano nak kontrol Luciano family daripada Cuba. Ada kabar angin yang kata sebenarnya Genovese yang kantoikan Luciano ni dekat kerajaan US, tapi tak ada bukti yang kukuh untuk kenyataan ni. Bila sampai je dekat Itali, Luciano ni kena tahan pula dengan pihak berkuasa Itali dan dipenjarakan selama beberapa minggu dekat Palermo. Bila dah dibebaskan pun, Luciano ni masih dalam pemerhatian yang ketat oleh pihak berkuasa. Tapi benda ni tak mampu nak halang Luciano daripada teruskan jenayah dia, terutamanya dalam urus niaga dadah. Untuk tempoh ni, Luciano ni banyak jadi orang tengah di antara mafia Sicily dengan mafia US. Lepas tu Luciano juga pernah kena tangkap beberapa kali dekat Itali tapi dibebaskan tanpa sebarang pertuduhan. Pada tahun 1949, Luciano diisytiharkan sebagai ancaman jenayah dan diharamkan untuk masuk ke Rom. Pada tahun 1952, polis Itali rampas pula pasport Luciano. Pada tahun 1954 pula, Luciano tak dibenarkan keluar daripada Naples tanpa kebenaran polis. Bila waktu malam, Luciano wajib duduk dekat rumah dan seminggu sekali kena lapor diri dekat balai polis. Luciano juga diharamkan untuk masuk dekat mana-mana pusat
pusat perjudian dan kedai minuman beralkohol. Engkau bayangkan macam tu punya teruk dia kena kontrol. Sejak kes Luciano attack Genovese dekat Cuba, Genovese ni sentiasa cari peluang nak take over kuasa Luciano ni. Pada tahun 1957, Genovese sangat confident yang peluang dia dah sampai. Jadi Genovese ni pergi hantar orang pergi bunuh Frank Costello tapi tak berjaya. Costello cuma cedera ringan je tapi dia dah faham apa makna tindakan Genovese ni. Maka Costello sendiri buat keputusan untuk pencen daripada dunia mafia. Bila Frank Costello dah tak ada, Vito Genovese pun take over kuasa pemerintahan tu. Genovese siap tukar nama Luciano family kepada Genovese family sebagai tanda yang Luciano ni dah terkeluar daripada kumpulan dia orang. Luciano pun dah tak boleh nak buat apa lagi dah, memandangkan orang kuat dia dah tak ada lagi dah, sama ada pencen ataupun mati. Tapi Genovese ni dapat jadi bos dalam masa 2 tahun je sebelum kena tangkap dan dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Balik pada Luciano ni tadi, dia tahu kuasa dia dah makin lemah dan orang dah tak pandang dia lagi dah. Jadi Luciano ni start menulis kisah hidup dia supaya boleh dijadikan filem. Tapi sayangnya cita-cita tu tak kesampaian. Pada 26 Januari 1962, Luciano pergi Naples Airport untuk jemput seorang penerbit filem. Masa tengah menunggu tu, Luciano kena heart attack dan meninggal dunia dekat tempat kejadian semasa berusia 64 tahun. Lepas services dekat Itali, family Luciano mohon kebenaran daripada kerajaan US untuk bawa balik mayat Luciano untuk dikebumikan dekat New York. Jadi kebanyakan penulisan Luciano ni dikumpulkan dan dijadikan buku. Media US dengan Itali menjelaskan yang Luciano ni salah seorang arkitek kepada semua aktiviti jenayah moden antarabangsa, terutamanya dalam sektor dadah di antara US dengan Itali. Selain tu, reformasi yang dijalankan oleh Luciano dah bagi impak besar dekat American Mafia dan kesannya kita boleh nampak lagi sampai ke hari ni. So, begitulah kisahnya riwayat hidup seorang mafia yang menjadi arkitek kepada American Mafia, iaitu Charles Lucky Luciano. Kalau korang ada pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa menarik sikit hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton atau dengar cerita aku hari ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.